Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kementerian Kesihatan mengadakan majlis sambutan Ilal Hijrah 1447 dan doa kesyukuran bagi kepulangan rombongan Bid'ah Haji Perubatan dan Jemaah Haji Kementerian Kesihatan. Hadir yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan. Pengisian majlis dikir marhaban meraikan kepulangan Bid'ah Haji Perubatan terdiri daripada 20 pegawai perubatan dan jururawat serta 28 jemaah haji warga Kementerian Kesihatan. Radio Televisyen Brunei RTB menyambut Jubli Emas Perkhidmatan Televisyen kemarin. Bersempena dengan sambutan tersebut, RTB mengadakan majlis pelancaran pembaharuan persembahan grafik TV dan penjenamaan semula nama baharu Studio 4 kepada Studio Jubli Emas TV. Majlis diadakan di Kompleks Penyiaran RTB Sungai Akar. Dalam memperkukuhkan identiti dan memelihara budaya serta menyampaikan dasar dan hasrat kerajaan. Pelancarannya disempurnakan oleh Datuk Seri Paduka Awang Muhammad Reza bin Datuk Paduka Haji Muhammad Yunus, Timbalan Menteri Urus Tadbir Perkhidmatan Awam di Jabatan Perdana Menteri. Usaha melaksanakan pembaharuan persembahan visual ke atas beberapa kandungan persembahan grafik TV adalah bagi membawa konsep lebih terkini dan dinamik selaras dengan perkembangan reka bentuk grafik penyiaran semasa. Pembaharuan ini mencerminkan komitmen RTB untuk terus relevan, berdaya saing dan memperkukuh identiti sebagai penyiar nasional di negara Brunei Darussalam. Telah genap 50 tahun siaran pertama TV Brunei dipancarkan ke seluruh negara, iaitu satu peristiwa penting dalam sejarah penyiaran negara. Dari hanya beberapa jam sahaja siaran berwarna pada tahun 1975, TV Brunei kini berkembang pesat menjadi saluran utama membina minda dan menyatukan rakyat. Ikuti laporan khas transformasi perkhidmatan TV yang kami bawakan sempena ulang tahun ke-50 perkhidmatan TV. Sejak penubuhannya 50 tahun lalu, perkhidmatan televisyen memainkan peranan penting dalam menyampaikan dasar, berita semasa, pendidikan, dakwah serta budaya dan jati bangsa. Sebagai penghubung antara kerajaan dan masyarakat, RTB secara berterusan melaksanakan penambahbaikan dalam penerbitan rancangan bagi menarik minat dan mendidik penonton. Perkhidmatan televisyen adalah aset penting negara yang menyumbang kepada pembaharuan minda masyarakat dan ekonomi. Oleh itu, ia perlu dijaga dengan pengawalan kandungan pembaharuan teknologi serta dimajukan supaya terus berdaya saing berkualiti tinggi. Selaras dengan kepantasan era digital, RTB menawarkan kandungan secara dalam talian menerusi RTB Go, membolehkan penonton mengikuti siaran dengan lebih mudah. Bagi memenuhi selera penonton yang pelbagai, RTB perlu terus memperkukuh identiti bangsa dan memperkasa penyelidikannya untuk menghasilkan kandungan lebih berkualiti. RTB juga menambah baik sistem teknikal dengan penghantaran isyarat berasaskan Internet Protocol atau IP dan kandungan boleh diakses merentas peranti termasuk siaran langsung, video on demand dan podcast. Petani jangan takut untuk membuat perubahan untuk kebaikan sebab perkembangan dunia semakin pesat dan kita harus tidak tertinggal dalam hal-hal seperti ini. TV Brunei akan terus mengukuhkan peranannya sebagai sumber maklumat, budaya dan juga cara hidup serta pendidikan di negara Brunei Darussalam.
Walaupun sudah 5 dekad berlalu, namun misi RTB kekal teguh untuk mendidik, memaklum dan menghibur masyarakat. Semoga RTB terus melangkah maju ke hadapan dengan perisian dan kandungan menarik dan berkualiti. Selamat menyambut ulang tahun ke-50 TV Brunei. Kecanggihan teknologi juga telah membawa perubahan besar kepada penerbitan bahan-bahan berita. Bersempena dengan ulang tahun ke-50 Perkhidmatan TV, Balai Berita membawakan laporan mengenai evolusi dalam penerbitan berita. Laporannya bersama Hajah Sahrina Haji Abdul Ghani. Good evening. Dalam mendepani cabaran sepanjang 50 tahun lalu, berita telah melalui transformasi dan evolusi dalam penerbitan produk-produknya. Antara contoh yang paling ketara ialah apabila dunia perlu menjalani kehidupan dengan norma baharu berikutan jangkitan COVID-19, termasuk berita RTB. Pelaksanaan penyampaian bahasa isyarat dalam berita perdana juga antara transformasi Balai Berita untuk membentuk masyarakat bermaklumat dan berpengetahuan selaras dengan slogan RTB sentiasa bersama bis kita. Ledakan teknologi baharu juga telah membawa perubahan besar dalam lanskap siaran berita. Bagi memastikan berita kekal relevan dengan perkembangan semasa, semua produk berita telah menggunakan sepenuhnya panel LED. Perkembangan teknologi baharu juga sedikit sebanyak mengubah penyaluran siaran berita TV dengan hanya di hujung jari. Sebagai salah satu produk utama RTB, berita secara berterusan berusaha membuktikan kemampuannya menjangkau khalayak ramai dalam menyalurkan maklumat-maklumat tepat, padat dan terkini. Ini dapat dilihat melalui kajian penonton dengan siaran berita terus menjadi produk perdana yang mencatatkan peratus tertinggi, khususnya berita perdana yang disiarkan setiap pukul 8 malam. Di sebalik pencapaian tersebut, bahagian berita dan hal ehwal semasa perlu terus mengembling tenaga dengan konten berkualiti dan persembahan TV menarik bagi memastikan penonton terus mengikuti siaran berita RTB. Kandungan di dalam warta berita tersebut adalah cukup baik dan memuaskan dan memberi kesedaran kepada rakyat dan juga informasi yang terkini kepada rakyat. Nampaknya banyak yang dapat ketani akses lah, dapat ketani ikuti daripada luar ataupun dalam negeri ketani. Siaran berita RTB akan terus relevan untuk menjangkau lebih ramai penonton generasi muda dengan bahan yang lebih energetik dan memberi inspirasi. Banyak informasi yang bermanfaat, sahih dan juga selamat untuk dikongsikan kepada orang ramai. Semoga Balai Berita RTB terus kreatif dan inovatif dalam menerbitkan bahan-bahan berita berkualiti untuk penonton. Laporan Hajah Sahrina Haji Abdul Ghani untuk Berita RTB. Sekolah Ugama Keriam Daerah Tutong mengadakan majlis khatam Al-Quran bagi meraihkan murid-murid darjah 6 yang berjaya mengkhatamkan bacaan 30 juzuk Al-Quran sebelum menamatkan sesi persekolahan ugama. Hadir Awang Aliuddin bin Haji Abdul Rahman, Timbalan Setiausaha Tetap Pendidikan Tras Kementerian Pendidikan. 11 murid lelaki dan 16 murid perempuan terlibat dalam majlis khatam tersebut. Majlis seumpamanya merupakan sebahagian daripada usaha berterusan Jabatan Pengajian Islam dalam memperkukuhkan penghayatan hidup beragama dalam kalangan murid serta menyemarakan syiar Islam di negara ini.
Pusat Tingkatan 6 Sengkurung PTES juga mengadakan majlis khatam Al-Quran bagi meraikan 174 pelajarnya yang bakal menamatkan pengajian. Majlis berlangsung di PTES Kampung Mulaut. Majlis adalah bagi meraikan 64 lelaki dan 109 perempuan yang menamatkan bacaan 30 juz Al-Quran melalui program Generasi Cerdas Al-Quran. Juga diselajurkan penyampaian cenderamata dan sijil oleh Dayang Nur Hayati binti Haji Serudin, penolong pengarah Jabatan Sekolah-Sekolah. Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hassanah Bolkiah berperanan melahirkan hufaz Al-Quran yang bukan sahaja mahir dalam hafazan ayat-ayat suci Al-Quran, tetapi juga berpotensi menceburi bidang pengajian Islam, sains dan teknologi. Bagi memperkenalkan institusi itu kepada orang awam, kemarin diadakan majlis hari terbuka institut berkenaan. Pelancaran hari terbuka disempurnakan oleh Awam Misli bin Haji Abdul Karim, pemangku Timbalan Setiausaha Tetap Pentadbiran dan Kewangan Kementerian Hal Ehwal Agama. Acara diisikan dengan beberapa sesi taklimat dan pameran, aktiviti dan jualan mini bazar. Acara sempena pengambilan pelajar baharu tahun 7 diadakan selama 2 hari. Sementara borang tawaran pengambilan pelajar baharu tahun 7 bagi sesi pengajian 2026 masih dibukakan sehingga 2 Ogos 2025. Jabatan Hal Ehwal Masjid Kementerian Hal Ehwal Agama melalui bahagian Hal Ehwal Muslimah dengan kerjasama ahli jawatan kuasa takmir Masjid Kampung Layong Daerah Tutong menganjurkan ceramah khas sempena Ilal Hijrah 1447. Antara intipati ceramah menyentuh pelbagai aspek hijrah dan kaitannya dengan pembangunan rohani serta sosial. Acara seumpamanya antara lain bagi memberikan kefahaman kepada muslimah mengenai peristiwa bersejarah hijrah Nabi Muhammad SAW serta mengambil iktibar dan menjadikannya sebagai sumber motivasi diri. Perpaduan dan kerjasama rakyat sangat penting kepada kepimpinan negara yang stabil dan kunci utama dalam merealisasikan aspirasi pembangunan bersama. Ikuti perkongsian kami makna perpaduan yang menjadi tunjang keharmonian rakyat dan negara ini sempena dengan sambutan ulang tahun Hari Keputeraan ke-79. Iaitu menerima dan menghargai perbezaan budaya dan juga agama dan juga latar belakang. Yang kedua ialah komunikasi efektif, iaitu komunikasi dengan terbuka dan juga jujur untuk memahami perspektif masing-masing. Dan seterusnya ialah kerjasama, bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama membangun kepercayaan dan solidaritas. Walaupun di negara kita ni, penduduk di negara kita ni terdiri daripada pelbagai kaum dan bangsa, jadinya yang paling penting ialah sifat kebersamaan serta cintakan keharmonian dan keamanan perlu ada bagi mengekalkan perpaduan negara. Menghormati kepelbagaian agama, kaum dan budaya. Kerana kita ini tahu Brunei ini majoritinya Melayu dan beragama Islam. Rakyat terdiri daripada pelbagai etnik dan puak. Kedua, mengamalkan nilai-nilai murni seharian. Bersopan santun, saling bantu-membantu, tidak menyebar fitnah atau kebencian terutama di media sosial. Perhimpunan Kapal Layar Sel Malaysia Passage to the East 2025 membuat perhentian di negara ini selama seminggu sebelum menyambung semula pelayaran. Perhimpunan bermula dari Pulau Langkawi pada April lalu dan akan berakhir di Tawau, Sabah pada September 2025. Kira-kira 80 peserta dari 18 buah negara menyertai perhimpunan tahunan berkenaan. Kru RTB berkesempatan untuk menemu bual beberapa peserta.
find that Brunei is a very easy place to stop at. People are friendly, the country is well organized. You seem to have all the right people in place who know how to provide hospitality, going on tours, inviting us. And this has been a really brilliant experience. We've got to see things that we wouldn't have seen. We went across the new bridge and we went to a national park or a reserve where there was a wonderful forest. We found Brunei officials very friendly, easygoing, and they do their job properly, but quick and efficient. It is my first time in Brunei and I'm very happy, and I think it's not going to be the last time. So you'll be visiting again your beautiful country. Seorang lelaki warga negara Indonesia dikenakan denda RM16,510 atau 13 bulan penjara jika gagal membayar keseluruhan denda akibat melakukan kesalahan di bawah Seksyen 146-1-D Perintah Eksais 2006. Haji Jul Hakim didapati memiliki 16 kartun, 5 paket dan sebatang rokok pelbagai jenis tanpa kebenaran yang sah. Tertuduh didapati melakukan kesalahan tersebut pada 8 Julai lalu semasa pemeriksaan ke atas rumah pekerja di Jalan Arirang, Kampung Tunggulian. Semua barang-barang yang terlibat dihukum rampas untuk diserahkan kepada kerajaan bagi tujuan pelupusan.